Kelas 1 Kem Kemunting. Belajar dengan Yang Berhormat Datuk Haji Kamarudin Jaafar, Ahli Parlimen Tuan-tuan, yang juga pernah ditahan di bawah akta yang sangat zalim ini. Saudara-saudara sekalian, tidak cukup dengan diri kita diseksa, tidak cukup dengan diri kita didera, tidak cukup dengan diri kita diberikan pelbagai penyiksaan zahir dan batin. Isteri kita di rumah juga akan diberikan satu pengalaman yang cukup menyiksakan. Banyak buku-buku yang boleh kita baca. Di antaranya ialah 6 tahun Malam Memanja, buku yang ditulis oleh Ahmad Kustamam. Sebuah lagi buku yang bertajuk, saya lupa tajuk dia, yang tulis oleh Said Zahari, seorang yang pernah ditahan di bawah akta yang sama di Singapura lebih kurang 16 tahun di bawah rejim Lee Kuan Yew, juga menulis bagaimana pengalaman-pengalaman mereka ditahan di bawah akta yang sama ini. Kerana negara kita Malaysia dan Singapura, guru mereka sama, tok guru mereka sama, iaitulah Inggeris yang menawarkan, soal banyak kena get macam dia, yang menawarkan undang-undang rimba ini kepada kedua-dua negara Malaysia dan Singapura untuk kononnya akta ini mencegah langkah-langkah, dikatakan undang-undang pencegahan terhadap mana-mana pihak yang cuba untuk menjatuhkan kerajaan ataupun dianggap sebagai sak besir, dulunya komunis, golongan berhaluan kiri yang dikatakan mengancam keselamatan negara. Oleh itu, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, apa yang PAS buat, apa yang kami daripada pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat buat pada hari Sabtu yang lalu, iaitulah pada tarikh 1 Ogos yang lalu, genaplah 50 tahun akta ini dikuatkuasakan, dan selama itulah kita menyaksikan kezaliman yang dilakukan kepada mangsa-mangsa akta keselamatan dalam negeri. Kami bertekad, saudara-saudara sekalian, kami berjanji insya-Allah kepada rakyat Malaysia yang kita adalah manusia yang punya manusiawinya, bahawa kita akan terus berjuang, kita akan terus melangkah ke hadapan, kita akan terus untuk mendesak kerajaan UMNO Barisan Nasional supaya akta yang zalim ini dimansuhkan sama sekali daripada negara kita yang tercinta ini. Oleh itu, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, tak boleh, kita tak boleh berkompromi dengan kezaliman ini. Dalam sejarah Islam, saudara-saudara sekalian, mungkin kita terbaca ataupun kita pernah mendengar daripada kuliah tok-tok guru kita, ataupun kita belajar di sekolah dulu dalam mata pelajaran sejarah Islam, seorang panglima di zaman kerajaan Islam Bani Umayyah, nama dia ialah Al-Hajjaj Yusuf Al-Hajjaj As-Saqafi, seorang panglima yang sangat zalim, saudara-saudara sekalian, terkenal dengan kezaliman. Tak dengar cakap dia, hancur, putus kepala. Tak dengar arahan dia, rumah dibakar. Tak dengar arahan dia, maknanya bercerai nyawa dari badan. Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi ini memang dalam banyak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama mutaakhir yang menjadikan tokoh ataupun panglima Islam ini di zaman itu
sebagai ikon kezaliman. Bukan ikon ulama soleh, bukan ikon negarawan, tetapi contoh-contoh yang ulama-ulama menulis bagaimana berlakunya kezaliman yang amat dahsyat apabila beliau dalam kekuasaan pada zaman itu. Tapi zalim-zalim pun semayang juga, tawaf juga di Baitullah. Yang ada orang lagi ni lah, masa ditawaf-tawaf, semayang-semayang, tapi zalim, saudara sekalian. Dan pernah diceritakan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Al-Hasan Adli An-Nadwi untuk menggambarkan kezaliman ini dan bagaimana ulama besar ini menulis cerita ini untuk memberikan suatu penerangan yang jelas. Tidak boleh bagi manusia ini menyokong kepada sebarang bentuk kezaliman yang dilakukan oleh mana-mana pihak maupun mereka yang diberikan kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, pada suatu waktu Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi ini tawaf di Baitullah bersama dengan gerombolan dia, dengan bodyguard dia. Masa dia tawaf, orang lain tak boleh tawaf. Masa dia nak bersemayam di tempat-tempat yang kononnya pada dia afdal, tak boleh kacau. Dekat Multazam, kalau dia nak bergayut di Multazam, orang lain tak boleh usik. Tempat semayam dia tak boleh langkah. Ini Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Maka dengan tiba-tiba saudara-saudara sekalian, entah macam mana waktu tawaf itu jubah beliau koyak. Tariklah dah, koyak. Maka dia suruhlah pengawal peribadi dia bawa jubah dia, cari tukang jahit di sekitar Masjidil Haram untuk jahit jubah dia. Maka pergilah pengawal pada satu kedai kepada satu kedai yang lain, kedai Al-Suhur lah. Tak. Satu kedai pun tanya, ini jubah siapa dia? Pengawal dia jawab, ini jubah Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Lepas satu buah ke satu buah, akhirnya kedai-kedai Al-Suhur ni, satu jenama ni, tak silap, jumpalah sebuah kedai di lorong-lorong belakang. Kedai memang kedai yang Suhur, tak silap. Jadi tukar jahit ni, dia tanya, jubah siapa dia? Jubah Yusuf As-Saqafi. Nanti aku tanya imam yang besar di sini, ulama besar di sini, iaitulah Imam Ahmad bin Hanbal. Tanya. Kau tunggu sebentar, aku tanya dulu. Imam Ahmad bin Hanbal memberikan fatwa lah. Fatwa, kalau kamu jahit, tak usah jahit.